Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya Dr. Afeni bin Hashim beserta dengan isteri saya, kami berdua orang, Puan Hasrina binti Zakaria. Kita akan sama-sama membincang, mengupas topik. Kalau dahulu kita bercerita mengenai bekerja di rumah, sekarang bagaimana kita bekerja di pejabat, bagaimana kita melayan pelanggan kita di pejabat. So, rata-rata kadang-kadang bila kita pergi ke jabatan-jabatan dan organisasi-organisasi, kadang-kadang kita merasakan yang kita merasa kecewa dengan layanan yang diberikan oleh sesuatu jabatan ataupun sesuatu organisasi itu. Kadang-kadang cara mereka bercakap, cara mereka melayani pelanggan, begitu orang kata menyinggung perasaan kita. Ya, lebih-lebih lagi bila kita tengok, bila kita datang ke satu kaunter tu, muka tak senyum, masam. Lepas tu bila kita bertanya macam nak marah-marah, tak boleh berkomunikasi dengan baik, tak boleh bercakap dengan baik. Ya, Lin, saya nak bagi satu contoh lah. Baru-baru saya pergi di salah sebuah organisasi kerajaan adalah untuk berurusan dan dahlah yang bekerja di kaunter itu tidak senyum. Dia kata, tunggu, 3 hingga 6 bulan, dapat balik. Jadi, saya pun merasa sebagai seorang yang lebih berumur, kita merasa tersinggung. Right? I mean, tak boleh kita cakap Encik, insyaAllah Encik akan dapat pulangan Encik balik, Encik punya duit ni dalam masa 3 hingga 6 bulan lah. Paling cepat 3 bulan, paling lewat 6 bulan. Dapat menyampaikan mesej yang sama daripada tunggu 3 hingga 6 bulan dengan muka yang begitu marah. Jadi saya pun terpinga-pinga, saya rasa mana pergi adab. Ya, bila kita bekerja, kita kena ada adab kita bekerja. Cara kita berkomunikasi, cara kita bercakap. Bercakap tak semestinya berkomunikasi. Betul. Ya. Semua orang boleh bercakap. Tapi cara kita bercakap, adakah ada adab ke ataupun sebaliknya? Ya. Jadi saya teringatlah masa saya belajar di Amerika dahulu, Lin. Saya telah tidak boleh mendaftar kerana masa saya balik cuti semester musim panas, saya terlupa untuk withdraw, khususnya saya telah orang kata tu register. Jadi bila saya balik, saya dapati saya berhutang dengan universiti lebih kurang 3,000 USD. Jadi saya pun berjumpa dengan seorang pegawai kerani yang saya rasa dalam lingkungan 62-63 tahun Dengan begitu senyuman dia keluar, perempuan ni kata, okay young man, write us a letter. Dengan senyuman. Okay, saya dah tulis surat, tak payah pakai type, kertas dan sebagainya. You hold on for 5 minutes. Saya akan beritahu saya punya ketua. Kadang-kadang cara menjawab telefon pun adalah menunjukkan sama ada adab kita, sama ada bersopan ataupun sebaliknya. Kadang-kadang bila kita jawab, bila kita menelefon satu jabatan kerajaan, di jabatan lah mana-mana ya. Contohnya kita telefon. Bila kita telefon dia, hello, kadang-kadang dia jawab hello. Lepas tu kita cakap lah kita nak cakap dengan si pulan-pulan ni. Lepas tu dia kata, dia tak ada lah, dia kata. Dia tak ada, dia kata. Biasa kata bila agaknya dia ada di pejabat, saya tanya. Lepas tu dia kata, dalam pukul 3 kan lah call. Pukul 3 pun kita call semula. Bila kita call semula, dia tak ada lah. Dia pergi solat. Dari berbagai-bagai alasan yang dia memberitahu kita. Apa salahnya sekiranya you ambil satu nota. Ya puan, dengan siapa saya bercakap ni. Ya puan nak bercakap dengan siapa. Boleh tinggalkan nombor telefon puan. Nanti puan ni akan call puan semula. Itu caranya adab kita menjawab telefon. Yang ada tu kadang-kadang bila kita nak bercakap dengan boleh saya bercakap dengan puan ni, puan bla bla. Lepas tu dia kata dia menjerit dalam telefon tu, puan ni ada nak cakap dengan puan. Yang puan tu pula cakap dengan siapa tu, lagi mana tu dia, siapa lagi mana. Jadi pelanggan klien kita terdengar orang
akan mendengarnya, bermaksudnya apa yang kita bercakap tu tak perlulah kita terjerit-jerit macam tu. Jadi orang mendengar macam kurang beradab waktu kita bercakap tu. Waktu kita nak memberitahulah. Ya, sebenarnya benda-benda ni mereka telah pergi kursus. Diajar di kursus mana, okey, selamat pagi, jabatan bla 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 bla. Bagaimana boleh saya bantu anda? FNA Hashim bercakap, bagaimana saya boleh bantu anda. Oh, puan nak bercakap dengan Tuan Shima, sila tunggu sebentar puan, saya dapat tengok sama ada dia ada di pejabat. Okey, insyaAllah, okey puan. Selepas kita pergi tengok, okey puan, saya sambungkan kesemangat Puan Shima. Kalau putus, sambungan dia 3142. Jadi, kita pun merasa pelanggan kita dihargai. Ada tu pula yang kelakarnya, dia kata, okey, boleh saya bercakap dengan ini, nanti kami call balik. Walhal nombor telefon kita pun tadi minta. So tuan-tuan dan puan-puan, betul, kita kata kerja sebagai ibadah, tapi adab, etika, tata cara melayani pelanggan tu tak ada. Adabnya tak ada, layanannya tak mesra, senyumannya kurang. Kita nak menjawab telefon pun sebelum kita menjawab telefon tu kita kena senyum dahulu. Jadi orang dapat merasakan senyuman kita tu bila kita senyum daripada kita tak senyum. Senyumlah dahulu sebelum menjawab telefon tu. Ya, bagaimana boleh saya bantu anda? Puan dari mana? Nak bercakap dengan siapa? Ini yang saya katakan Yalin, kita punya ketahanan emosi kita. Kadang-kadang cepat marah, kadang-kadang cepat meletup, kadang-kadang nak marah orang tak tentu pasal dan sebagainya. Kita kena ingat, orang pun boleh marah kita juga. Lagi satu, kadang-kadang orang nak marah-marah di pejabat. Kalau kita ada masalah di rumah, kita jangan bawa ke pejabat. Itu bila kita terbawa-bawa ke pejabat, itu yang kita marah orang. Dan kata kalau daripada rumah kita tak tahulah apa, kadang-kadang kita mungkin marahkan anak kita, kadang-kadang marahkan suami atau tak tahulah siapalah kita yang buat kita marah, tapi kita bawa masalah tu sampai ke tempat kerja. Sebab kita kerja ni kan adalah sumbangan kita untuk akhirat kita. Jadi kalau kita hanya bekerja pam marah sana marah sini, akhir bulan ambil gaji, kita tak dapatkan kenikmatan hidup ni. Hidup kita ni penuh dengan terbelenggu banyak benda-benda yang kita sendiri cipta. Right? So tuan-tuan dan puan-puan, kami rasa hanya setakat ini sahaja. Sedikit sebanyak, adab, etika, tata cara kita kena jaga semasa kita bekerja. Maka saya tadi senyum, menjawab telefon, kerja tu satu ibadah. Dan tata cara kita untuk berurusan dengan pelanggan. Right? I mean, hormatilah pelanggan kita. Kita kena bersyukur yang kita ada kerja. Sedangkan di zaman COVID ni banyak orang dah dibuang kerja. Jadi kita janganlah bosan dengan kerja kita. Janganlah kita rasa malas nak melayan pelanggan. Janganlah kita merasa macam tak ada mood. Kita tak boleh kata tak ada mood. Kita tak boleh ikut mood. Tak ada pelanggan, tak adalah kita. Kita mesti ada sentiasa mood yang ceria, mood yang bahagia untuk melayani pelanggan kita. Barulah bila kita melayani pelanggan kita ada adab lah. Adab kita dan juga tata cara kita lah melayani pelanggan. Alhamdulillah, selamat bekerja. Kerja sebagai satu ibadah. Mari kita praktikkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah barakahnya ada. Ya, barakahnya ada. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.